Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan memberikan sedikit perkongsian tentang seorang ulama Nusantara iaitu Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Okey, sebelum itu saya nak memperkenalkan dulu siapa itu Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Syekh Abdul Rauf Al-Singkili adalah seorang ulama yang sangat terkenal di Aceh. Beliau dikenali sebagai pembawa tarikat Syatariah di Indonesia. Nama lengkapnya ialah Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Fansuri Al-Singkili. Beliau dikenali dengan Tengku di Kuala atau Syiah Kuala kerana dia mengajar di Kuala Sungai Aceh. Gelaran Syiah Kuala yang diberikan kepada beliau tiada kaitan langsung dengan aliran Syiah ataupun fahaman Syiah. Beliau telah meninggal dunia pada hari Jumaat iaitu pada tahun 1105 Hijrah iaitu bersamaan 1693 Masihi dan dimakamkan di Kuala Sungai Aceh. Ketokohan dan sumbangan Syekh Abdul Rauf Al-Singkili dapat dibahagikan kepada 5 bidang. Bidang yang pertama ialah bidang tasawuf, yang kedua ialah bidang fiqh, yang ketiga ialah bidang hadis, yang keempat ialah bidang Al-Quran dan tafsir, dan yang kelima ialah bidang pendidikan. Ketokohan Al-Singkili dalam bidang tasawuf terbukti ketika mana beliau mampu menyelesaikan konflik wujudiyah. Konflik yang berpunca daripada ajaran Wahdatul Wujud ini telah pun memecah belahkan umat Islam. Bahkan lebih buruk lagi apabila konflik tersebut menyebabkan pengikutnya dihukum sebagai kafir. Hingga kan karya-karya yang dianggap beraliran wujudiyah dibakar. Seperti karya Hamzah Al-Fansuri yang dianggap sebagai guru dan penyebar ajaran tersebut. Untuk menyelesaikan konflik ini, beliau cuba mentafsirkan kembali teori wujudiyah yang berakar dari ajaran Ibnu Arabi tersebut yang akhirnya pandangan tersebut berjaya mendapat penerimaan daripada seluruh ulama dan juga masyarakat. Bukti lain ketokohan beliau dalam bidang tasawuf adalah kerana beliau telah mempelajari ilmu tasawuf dari seorang sufi besar yang hidup di Mekah iaitu Ahmad Al-Qushashi dan seorang sufi besar yang hidup di Madinah iaitu Ibrahim Al-Qurani. Daripada mereka berdua, Al-Singkili mendapat sanad dan ijazah tarikat Syatariah dan Qadariyah. Berbekalkan ijazah tersebut, Al-Singkili mengajarkan tarikat tersebut setelah kembali ke Aceh. Melalui pengajaran beliau, tarikat tersebut telah tersebar ke seluruh Nusantara. Beliau juga mempunyai sumbangan dalam bidang penulisan iaitu karya oleh beliau sendiri dalam bidang tasawuf. Antara karya tasawuf beliau ialah Tanbih Al-Mashi Al-Mansub ila Tariq Al-Qushashi, Piagam tentang Dikir, Bayan Tajalli, Risalah Jalan Ma'rifatullah dan sebagainya. Ketokohan Al-Singkili dalam bidang fiqh jelas kelihatan ketika beliau berjaya menyelesaikan konflik pelantikan raja daripada kaum wanita. Keturunan lelaki Sultan Aceh telah menolak pelantikan raja daripada kaum wanita. Mereka berhujah bahawa perempuan tidak boleh menjadi raja kerana bertentangan dengan syariat. Dalam kes ini, Al-Singkili mampu mendamaikan kedua-dua belah pihak dan beliau berpendapat bahawa Tajul Alam Safiyatuddin dapat dilantik menjadi sultanah. Namun, pelantikan dan segala masalah yang berhubungan dengan agama tetap dipegang oleh seorang ulama yang bergelar sebagai Al-Qadi Al-Malik Al-Adil. Disebabkan itu, Al-Singkili kemudiannya diangkat sebagai Al-Qadi Al-Malik Al-Adil dan menyusun karya beliau yang bertajuk Mir'ah Al-Tullab. Sumbangan dalam bidang fiqh yang dimainkan oleh Al-Singkili ialah melalui karya beliau iaitu Mir'ah Al-Tullab dalam perkembangan ilmu fiqh di Nusantara. Ini kerana Mir'ah Al-Tullab memberikan pemahaman baru tentang ilmu fiqh daripada pemahaman lama yang dipengaruhi oleh karya Al-Shirazi dan An-Nawawi. Perbahasan dalam karya tersebut adalah mengenai bidang muamalah yang dijadikan sebagai panduan kepada sesiapa yang dilantik sebagai Al-Qadi. Sumbangan Syekh Abdul Rauf dalam bidang hadis adalah terbahagi kepada dua aspek. Yang pertama, pandangannya terhadap hadis. Dalam hal ini, Al-Singkili selalu mengambil kira hadis sebagai landasan atas setiap pendapat dan juga ajaran-ajaran beliau. Bahkan, Al-Singkili dalam satu karyanya menyatakan secara langsung tentang pentingnya hadis sebagai satu sumber ilmu yang akan membawa kepada jalan yang lurus. Yang kedua ialah penyusunan karya hadis. Dalam hal ini, Al-Singkili telah menyusun dua karya hadis iaitu Syarhu Latif ala Arba'ina Hadisan li Al-Imam Al-Nawawi dan Mawaiz Al-Badi'. Karya hadis beliau yang pertama adalah terjemahan dari karya Sa'duddin Al-Taftazani. Karya ini ditulis dalam bahasa Melayu atas permintaan Sultanah Zakiyatuddin, manakala kandungannya adalah mengenai ajaran tauhid dan tasawuf. Karya hadisnya yang kedua adalah ajaran yang bersifat amalan moral, akhlak yang sepatutnya dilakukan oleh umat Islam. Adapun majoriti ajarannya diambil daripada perkataan Allah yang berbentuk hadis qudsi dan juga ayat Al-Quran dan juga beberapa hadis-hadis Rasulullah.
Sumbangan Al-Singkili dalam bidang tafsir adalah kerana adanya karya beliau dalam bidang tafsir yang bernama Turjuman Al-Mustafid. Karya tafsir tersebut ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu. Beberapa ahli sejarah menyatakan bahawa ini adalah karya tafsir Al-Quran pertama yang ditulis secara lengkap 30 juzuk yang dihasilkan oleh ulama Melayu. Turjuman Al-Mustafid adalah ulasan dan terjemahan dari tafsir Al-Anwar Al-Badawi karya Abdullah bin Umar bin Muhammad Shirazi Al-Baidawi. Syekh Abdul Rauf Al-Singkili juga memainkan peranan yang besar terhadap pendidikan di Aceh, iaitu mulai dari peringkat asas sehinggalah ke tahap perguruan tinggi. Hal ini demikian kerana penampilannya dalam bidang pendidikan Islam sebagai Tengku Syiah Kuala yang menceburkan diri secara aktif di institusi pendidikan. Beliau juga mengajarkan pendidikan di masjid-masjid. Antara masjid terkenal di Aceh yang dikirakan sebagai pusat pengajian tinggi ialah Masjid Jami' Bait Al-Rahman, Masjid Bait Al-Rahim dan Masjid Bait Al-Musyahadah. Antara ketiga-tiga masjid tersebut yang paling terkenal ialah Masjid Jami' Bait Al-Rahman. Kesimpulannya, ketokohan dan sumbangan Syekh Abdul Rauf Al-Singkili dapat dilihat melalui penyertaannya dalam pemerintahan dan pentadbiran negara sebagai seorang negarawan. Penampilannya dalam bidang pendidikan Islam sebagai Tengku Syiah Kuala yang menceburkan diri secara aktif di institusi pendidikan. Beliau juga tersohor dalam bidang penulisan dengan berjaya menghasilkan banyak karya dalam berbagai bidang keagamaan. Malah, karya-karyanya itu hingga sekarang masih lagi menjadi rujukan dan bahan kajian oleh para penyelidik dan intelektual di Nusantara ini dalam berbagai bidang pemikiran serta disiplin ilmu keagamaan.